Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 1.4.4 iaitu membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Jadi kita dah belajar apa itu sel kimia dan juga sel elektrolisis. Kita nak lihat apakah persamaan dan juga apakah perbezaan antara kedua-dua sel ini. Baik, kita lihat dahulu perbezaan. Untuk sel kimia, tenaga kimia dia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Manakala untuk sel elektrolisis, tenaga elektrik akan ditukarkan ke tenaga kimia. Bermaksud sel elektrolisis ni dia menggunakan tenaga elektrik, kemudian akan ditukarkan kepada tenaga kimia. Sebab itulah dalam sel elektrolisis kita gunakan bateri. Sebab bateri inilah sumber tenaga elektrik. Jadi dia akan daripada bateri ini dia akan membekalkan tenaga elektrik untuk menghasilkan tenaga kimia. Manakala dalam sel kimia kita tak gunakan bateri. Sebab dalam sel kimia kita tak gunakan tenaga elektrik. Sebaliknya kita menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi kita akan gunakan voltmeter ataupun galvanometer ataupun mentol. Perbezaan seterusnya adalah dalam sel kimia, elektrod yang kita gunakan mestilah terdiri daripada pasangan logam yang berlainan jenis. Dalam sel kimia, elektrod yang kita gunakan mesti terdiri daripada logam yang berlainan jenis, tak boleh sama. Sebaliknya, dalam sel elektrolisis, elektrod yang kita gunakan mesti terdiri daripada pasangan logam yang sama jenis. Tak boleh berbeza. Sebab apa? Dalam sel kimia, elektrod yang kita gunakan mesti berlainan jenis. Sebabnya kita nak menghasilkan tenaga elektrik. Katalah kalaulah kita gunakan elektrod yang sama jenis, contohnya zinc dengan zinc, jadi nilai keupayaan elektrod piawainya sama. Zinc dengan zinc kan, nilai E0-nya sama. Oleh kerana nilai E0-nya sama, tak adalah wujudnya beza keupayaan elektrod. Jadi jarum voltmeter ni dia tidak akan terpesong sebab nilai E0-nya sama. Kalau nilai E0-nya berbeza, contoh kalau kita gunakan elektrod yang berbeza, contohnya zinc dengan kuprum, bermaksud nilai E0-nya tentulah berbeza. Oleh kerana nilai E0-nya berbeza adalah beza keupayaan elektrod, maka jarum voltmeter ni dia akan terpesong. Sebaliknya di sini dalam sel elektrolisis, kita bukannya nak menghasilkan tenaga elektrik, sebaliknya kita nak menggunakan tenaga elektrik. Jadi kita perlu menggunakan elektrod yang sama jenis, yang nilai E0-nya sama. Faham? Baik, perbezaan berikutnya adalah dalam sel kimia, macam mana kita nak tentukan terminal positif dan juga terminal negatif adalah kita perlu rujuk siri elektrokimia. Awak kena rujuk siri elektrokimia ataupun rujuk siri keupayaan elektrod piawai. Di mana logam yang nilai E0-nya lebih rendah, lebih negatif, dia akan jadi terminal negatif. Manakala logam yang nilai E0-nya lebih positif ataupun lebih tinggi, dia akan menjadi terminal positif. Kena rujuk siri elektrokimia ataupun siri keupayaan elektrod piawai. Dan dalam sel kimia, terminal negatif namanya anode, terminal positif nama dia cathode. Kena ingat tu. Sebaliknya dalam sel elektrolisis, macam mana kita nak tentukan terminal positif dan juga terminal negatif adalah bergantung kepada bateri. Ini adalah bateri di mana garisan yang panjang ni adalah terminal positif, garisan yang pendek ni adalah terminal negatif. Jadi elektrod yang disambungkan ke terminal positif bateri akan menjadi elektrod positif, manakala elektrod yang disambungkan ke terminal negatif bateri akan menjadi elektrod negatif. Dan dalam sel elektrolisis, terminal positif nama dia anode, terminal negatif nama dia cathode. Dia berbeza dengan sel kimia. Dia terbalik, kena ingat. Baik,
kita lihat pula persamaan. Persamaannya adalah dalam sel kimia dan sel elektrolisis, elektron dia sentiasa mengalir daripada anod ke katod. Elektron sentiasa mengalir daripada anod ke katod. Dia tak boleh terbalik. Kena ingat tu. Persamaan yang berikutnya adalah elektron ni mesti dicelup ke dalam elektrolit. Mesti dicelup ke dalam elektrolit. Kemudian tindak balas pengoksidaan sentiasa berlaku di anod. Tindak balas pengoksidaan sentiasa berlaku di anod. Sebab anod dia akan melepaskan elektron kan. Jadi tindak balas pengoksidaan dia sentiasa berlaku di anod. Okey. Kita lihat pula perbezaan. Perbezaan yang berikutnya adalah dalam sel kimia, ion-ion yang ada dalam larutan ini, ion-ion negatif, dia akan berkumpul di terminal negatif. Manakala ion positif, dia akan berkumpul di terminal positif. Itu untuk sel kimia. Ion negatif berkumpul dekat sekeliling elektron negatif. Ion positif berkumpul di sekeliling terminal positif. Berbeza dengan sel elektrolisis, ion negatif dia akan berkumpul dekat terminal positif, manakala ion positif dia akan berkumpul di sekeliling terminal negatif. Itu perbezaannya, kena ingat di mana ion negatif tu adalah anion, ion positif tu adalah cation. Kalau susah awak nak ingat, cara yang mudah awak ingat anion dia pergi dekat anode, cation dia pergi dekat cathode. Ini pun sama. Anion pergi dekat anode, cation pergi dekat cathode. Cuma berbezanya sel elektrolisis anode positif, cathode negatif. Sel kimia anode negatif, cathode positif. Ini adalah perbandingan antara sel kimia dengan sel elektrolisis. Saya harap awak faham. Jadi saya nak awak cuba buat tindak balas yang berlaku dalam sel kimia yang ini, dan juga tindak balas yang berlaku dalam sel elektrolisis. Awak lihat apakah perbandingan dia. Baik, jadi kemudian sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 45 sehingga 49. Jadi sekian saja video saya. Terima kasih.